Sampai mana? Kitab baru. Ada kitab? Tak ada buah kitab. Bulan lepas tak ada? Ada kan? Ha? Ya? Bab 7. Seksa kubur. Perenggan? Last ayat lagi. Abu Hamid ke Belait? Hamid. Stesen pertama. Oh, Abu Hamid ni, Abdul Hamid. Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli. Tu. Alhamdulillah. Insya-Allah. Auzubillahi ke surat 35 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa bismika Allahumma ya da'ib ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammil lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukru Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian Maghrib kita pada bulan ini. Masih lagi bulan Zulhijjah tu. Ya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah sampai juga kita pada hari ini masih lagi menyawa, masih lagi hidup, masih lagi belum disimpan lagi kita ni, masih belum dikambus lagi atau lagi kasar lagi, masih belum ditanam ya. Kita ni masih panjang umur untuk meneruskan baki-baki umur kita ni untuk menghadapi lagi satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Ditulis oleh penulis Indonesia B. Arifin, hidup sesudah mati. Allah bagi peluang tuan, walaupun dalam keadaan semasa yang kritikal sekarang ni ya, macam-macam Allah bagi peringatan. Hanya kita kena renung bab-bab yang sedang berlaku ni tak pernah diceritakan tok puan kita, tok ki kita, tok ketua kita, ulama-ulama dulu pun tak pernah pun cerita C19. Betul? Masih lagi terus berleluasa ya, berleluasa untuk mengajar kita SOP yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kerajaan Malaysia. Rabbil alamin. Suruh kita mengingat balik apa yang sepatutnya kita ingat. Sambil-sambil tu kita dihadiahkan juga
kesihatan yang alhamdulillah, nikmat yang hebat, masih lagi boleh makan, masih lagi boleh duduk di rumah, masih boleh lagi berjalan, daripada duduk di rumah berkurung terus boleh berjalan keluar PKPP sekarang, betul? Tapi masalahnya masih tak habis lagi. Binatang kecil tu masih lagi berdosa di belah utara sekarang, sekali-sekala di Kuala Lumpur, macam-macam lah berlaku. Tapi kena ingat, sambil-sambil tu Allah bagi hadiah. Hadiah apa lagi? Al-Quran Time. Ada follow tak ada follow tuan-tuan? Quran Time, TV Al-Hijrah, My Quran Time. Ada follow tak ada follow? Alhamdulillah, kena follow. Jangan tak follow langsung tuan-tuan. Itulah hadiah yang paling hebat Allah bagi kita dalam keadaan semasa yang hebat ini. Hadiah nak mengingatkan kita. Hari ini dah masuk muka surat pertama Al-Imran. Betul? Ceritakan. Sebelum ni Al-Baqarah 286 ayat. Pada awal cerita membersihkan hati, ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, cerita pasal Yahudi, perangai Yahudi. Setengah pada Al-Baqarah tu diceritakan. Daripada 286 ayat diceritakan ayat bab Yahudi yang hebat, walaupun dah berturun-turun temurun Nabi Musa, Nabi Isa dibagi ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka ni degil yang amat sangat bijak yang amat sangat. Tidak bijak di sana, bijak di dunia saja. Akhirnya dia selamba je, bertenang je, lempar ayat-ayat Allah. Sampailah zaman Rasulullah SAW, masih lagi tak nak bab Allah Ta'ala, tak nak bab ayat Allah Ta'ala. Kita yang dah sedia ada ni, disidang pula My Quran Time, kalau tak nak juga jengok Al-Quran, ayat Allah Ta'ala tu, orang Perak kata sama juga dengan Yahudi. Perangai tu. Ni, ambillah peluang yang Allah hadiah. Satu hari ada 3 kali, hari Sabtu Ahad. Satu hari ada 4 kali, Isnin, Monday to Friday. Betul? Cakap putih sikit, boleh? Tu 4 kali. Satu kali ada sejam. Bukan baca tuan-tuan. Kalau renung sejarah kecil kita, baca Quran dalam TV tu, daripada TV zaman hitam putih, kaki 4, betul? TV dulu kaki 4. Sekarang TV tak ada atas tu, tak ada kaki, kencing manis melekatkan dinding. Dulu kaki 4, roller shutter, buka macam tu, betul? Cerita bab Quran cuma berlaku waktu tilawah antara bangsa, tilawah kebangsaan, ataupun Ustaz Hasan arwah Allahyarham Ustaz Hasan, ayah kepada Jalaluddin Hasan, betul? Tu time tu je lah. Itu pun mengajar kitab Muqaddam. Nak cerita bab intipati Quran tu tak ada. Dalam tilawah adalah ditulis bawah, dibacakan, ditranslatekan dalam bahasa Perancis, Mahathir Luqman, betul? Dah meninggal lah. Itu je, setahun sekali. Kalau ada tiba-tiba Al-Qusairi, bacaan waktu sebelum subuh, dipanggil waktu sahur. Ingat, kecil-kecil dengar orang mengaji, orang Mesir tu, Al-Qusairi, bacaan tartil, tu dah masuk waktu sahur, betul? Sebelum azan. Ataupun dibacakan dalam TV ataupun dalam radio, Al-Qusairi ke dalam TV ada ramai-ramai baca, ada kematian. Siapa mati? VVIP, betul? Very very important person mati. Tu. Itulah Quran setakat tu sebelum ni. Tapi alhamdulillah, dengan masa yang hebat sekarang ni, Allah bagi SOP baru, Allah hadiah pula Quran Time. Satu hari 4 kali tuan-tuan. Pukul 12 live, pukul 5 ulang balik. Kalau hari Sabtu dah tak ada, tak tahu kenapa. Tu pun jadi pelik kat tu, kenapa? Tu elok dah 4 kali. Malam pukul 10 diulang kali. Hari besok pukul 6 pagi lepas subuh diulang. Nampak tuan? Tak cukup juga kita share dalam Facebook,
kita share dalam YouTube, share dalam Instagram. Ada tak lagi rakaman dia? Ada. Boleh rewind bab-bab tu. Nampak tuan-tuan, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Allah hantar binatang kecil yang tak nampak tu, kita tak expect. Kita expect yang akan datang lepas ni, apa akan berlaku di Seremban, apa akan berlaku di Kuala Lumpur, apa berlaku di tanah Melayu. Kita agak-agak tahu ke tahu? Tak tahu tuan. Tu yang berlaku di Beirut, kita tahu tak tahu? Tak expect. Berasap, bukan bom. Apa dia? Bahan nak buat baja. Meletup, bukan meletup, blast terus. Tak sempat lari. Yang dalam hospital tak dan lari. Yang dalam ubat dalam hospital habis. Gedung ubat di hospital habis. Di rumah tak sempat. Macam-macam tuan-tuan. Tu bila Allah nak buat tuan-tuan, tak tahu macam mana. Kita di sini pun tak tahu macam mana akan berlaku. Ni balik pada kitab Allah Ta'ala. Tu cerita bab Quran Al-Baqarah, daripada setengah Al-Baqarah, setengah lagi hujung sampai last malam hari Jumaat, hari Khamis, daripada bab hutang, sebelum hutang bab riba, sebelum riba bab infak. Antara hujung-hujung yang very important. Bab hutang 282, ayat 282, satu page cerita bab hutang. Sebelum hutang bab riba. Ni tu kena renung. Takut tuan-tuan, saya sendiri takut, gementar saya. Cari jalan macam mana nak selesaikan hutang. Betul? Cari jalan. Dalam bank loan kereta, loan perumahan tak jadi masalah. Pasal apa? Itu documented. Betul? Didokumentasikan. Ada perjanjian, ada kad, cukup. Ada insurans semua cukup. Dengan orang, Allah kan, jangan main. Bimbang yang amat sangat. Pasal apa? Tu dalam Quran ditulis hujung Al-Baqarah, bila berhutang, catatan dokumentasi penting, tak boleh main-main. Tu baru dinilai ketakwaan orang tu. Yang bagi hutang pun takwa, yang menerima hutang pun bertakwa. Ada saksi tu, minjam. Sebab tu kita ni digalakkan perbankan Islam. Ada tak perbankan Islam? Ada. Pasal apa? Disentuh sebelum bab hutang tu ada bab riba. Apa ayat yang paling hebat? Allah katakan, Allah tunjukkan satu ayat. Riba tu bukan dia marah, riba tu bukan dia haramkan. Riba tu dia cuma sebut, aku perang riba. Allah perang tuan-tuan. Nak macam mana kita? Bukan haram ke? Dia dah perang. Bila umumkan perang bab riba, kita ke mana? Cuba renung. Ni stakeholder, bankers, pinjam. Cuba renung. Jangan main-main bab-bab tu. Sikit aja Allah perang tuan-tuan. Bagaimana kita nak menghadap Allah Ta'ala? Ada data? Ada. Al-Baqarah, hujung ayat Al-Baqarah. Cuba renung. Pasal apa? Akan ditanya. The whole stakeholder tu akan ditanya. Yang meminjamkan, yang membuatkan, sampai menghala bab riba. Ni kena renung kita. Tu tuan-tuan, Al-Quran Allah hidang macam tu. Jangan lepas buang. Jangan lepas buang. Kalau kita harap kita baca sendiri Al-Baqarah tu, kita duk fikir apa? Sebab kata Ustaz Fazrul dalam tu, tu bukan ustaz kan, engineer. Orang ni sembilan panggil engineer. Betul? Maksud engineer ni ada dua. Satu engineer betul, ada IR, betul? Satu lagi apa? Tu yang perah nyo tu. Lawak orang sembilan. Tuan Guru Datuk Ismail kamu selalu buat lawak tu. Memang menangis terus kalau dia baca balik cerita tu. Pasal memilih sangat nak menantu kerja engineer. Betul? Nak sangat kerja engineer. Dapat engineer, nikah terus, tak tanya langsung. Besok tengok menantu tu apa kerja. Start motor Dakap terus ke pasar. Ingatkan ke KLCC, bangunan Petronas, rupanya ke pasar.
Turun ke pasar, tak dibukanya helmet. Pergi ke tempat nyo, mesin nyo, tutup muka mesin nyo, tu dipanggil confirm engineer. Nak sangat. Tu saya tak lupa Tuan Guru Datuk Semeramu cerita. Tu balik pada Al-Baqarah tadi. Tu antaranya infak, jangan kita sayang duit, jangan kita biarkan. Okey, tu infak, riba, hutang. Ujung dia. Akhir sekali ujung dia apa? Amanah Rasulullah sampai habis ayat Al-Maksurat. Kalau boleh jangan lepas. Satu hari jangan kita lepas bab ayat Al-Maksurat. Terus amalkan kita. Tak ada lain dah. Kita makin lama makin kritikal masa kita. Ya, insya-Allah. Terus pada kitab kita muka surat berapa tadi? Ya. 45. Kitab lama muka surat 45, saya terbawa kitab baru muka surat 35. Kitab saya dah lebur dah, hancur kan. Ya, sampai ada kitab lah. Entah ada kitab, buat ada kitab insya-Allah, ya. Okey, tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca perenggan sikit atas tu yang mengingatkan kita. Kubur itu pertama tempat yang menuju akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih ringan. Dan jika tidak selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih berat daripadanya. First station. Stesen yang paling hebat, first station. Bukan stesen minyak, bukan stesen R&R, tak. Kubur tu first station. Bila proceed saja station tu, insya-Allah yang kemudian ringan. Tu. Ya. Tapi yang sebelum kubur tu kita kena proceed juga. Apa dia? Ni, tengah hidup ni. Tengah alam syahadah, tengah hidup. Apa yang kita buat? Ni kubur tu. Tak terdaya kan? Ya, hebatnya keadaan kubur yang amat gelap, yang amat sunyi, sepi. Betul tak betul? Betul tuan. Tak percaya lepas isyak sama-sama kita ke kubur. Boleh? Tengok keadaan kubur. Bunyi hujan aja. Sejuk, tak tahu macam mana dalam tanah tu. Allah tuan, tu kena rendong kita. Tuan tu kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, antara yang paling hebat, ya, pesan kita nak tidur, kalau boleh cari jalan untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala. Cari jalan. Kata Tokku penyanyi, Tokku Pasir Gudang. Apa dia pesan? Dengan keadaan semasa yang kritikal ni, carilah jalan untuk kita cepat, tak boleh tangguh, tak boleh tunda, dekatkan kita dengan Allah Ta'ala secara drastik. Tak boleh tangguh, tak tahu apa akan jadi lepas ni. Antaranya macam Dr. Semua kamu kata, malam nak tidur tu dengan wuduk, nak tidur dengan al-muq, nak tidur dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Nak tidur 3 kul, nak tidur Al-Kahfi, tak mampu Al-Kahfi semua, 10 yang awal, 10 yang akhir. Jangan miss tuan-tuan. Tolong. Tu selalu dia pesan. Ya, antara amalan untuk kita menghadap pasal apa? Nak tidur tu. Yang paling hebat sebelum tidur, bukan dah tidur, sebelum tidur tu kita solat sunat malam. Apa ini pesannya? Solat sunat wuduk 2 rakaat. Dah ambil wuduk, segar tak? Memang segar, betul? Kalau dah ambil wuduk, baru ambil wuduk, lelap tu masalah besar kan? Baru kena air muka, tiba-tiba lelap terus. Takkan kita terus baring, betul? Apa salahnya kita sujud? Bukan tunggu tahajud malam, bukan. Ni nak tidur ni. Nak tidur, ingat Allah Ta'ala. Sujud, solat sunat taubat, solat sunat apa? Sunat wuduk 2 rakaat. Tu je. Duduk sebentar, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Boleh tuan? Bukan sembahyang je, bukan lepas sembahyang zikir. Nak tidur tu. Tapi syaratnya duduk. Jangan baring. Kalau baring tak dan 33. 3 je. Subhanallah, subhanallah. Innalillah. Tu. Sama juga surah Al-Mulk pun sama juga. Jangan dibaca waktu baring. Pasal apa? Pengalaman ni. Ya. Relax baca Al-Mulk. Akhirnya lelap tak? Tabarokal je. Cepat tuan-tuan, mata ni hebat.
tu antara persiapan nak tidur. Baru kita tidur. Tidur dengan wuduk, tidur dengan al-muq, tidur dengan al-kahfi, tidur dengan zikir-zikir menghala pada Allah Ta'ala. Ni bimbang apa? Bimbang tu kubur itu pertama tempat menuju akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, maka di belakangnya lebih ringan. Itu yang sebelumnya ditulis. Bila kita selamat, tak ada soalan, tak ada soalan, tak ada apa-apa langsung. Malaikat cuma datang, cuma kata, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Kita cakap pengantin lama, pengantin baru. Nampak? No question. Nyenyak tak kita? Nyenyak. Ingat macam mana pengantin baru tidur? Tak ingat? Tak ingat? Kena ingatlah. Macam mana? Kalau tak ingat, sekali lagi. Kena ingat. Bila sekali lagi kenal, betul? Ingat tak? Ingat lah. Tu. Lama dah pakcik, 70 dah umur, dah pencen dah. Tak ingat pakcik? Tak ingat. Sekali lagi. Kalau beranilah. Kalau tak berani, tak payah. Ustaz tunggu orang surau je. Orang surau follow, orang surau settle, ustaz follow. Tak takut follow. Okay. Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli berkata, ketika saya duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an, tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata, kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Zatis Syifa, tiba-tiba ia meninggal. Maka kami siapkan segala keperluannya. Ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Maka kami tinggalkan dan menggali lain tempat juga ada ular. Maka kami biarkan dan menggali lain tempat juga kami dapatkan ular. Maka kami biarkan dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimana harus kami perbuat terhadap mayat itu? Jawab Ibnu Abbas, itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kamu kuburkan saja. Demi Allah, andaikan kamu menggali bumi ini semua, nescaya akan kamu dapatkan ular di dalamnya. Maka mereka kembali dan menguburkan mayat itu di salah satu kubur yang sudah digali. Dan ketika mereka kembali ke kampungnya, mereka pergi kepada keluarganya untuk mengembalikan barang-barangnya, sambil bertanya kepada istrinya, apakah amalan perbuatan yang dilakukan oleh suamimu? Jawab istrinya, dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya sehari dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung seberat apa yang diambilnya itu. Ni cerita orang meniaga mati masuk dalam kubur. Sebelum masuk dalam kubur, digali kubur itu. Bila digali, apa ada dalam kubur? Tanah dan seekor ular. Ular bukan kecil. Ular besar mana? Ular ditulis ni dalam kitab, bukan saya cakap, kitab tulis sebesar liang lahat. Liang lahat besar mana tuan-tuan? Allah, tuan-tuan. Orang Melaka kata melengkor. Melengkor pula dalam kubur. Macam mana tuan? Nak lari mana kita? Yang mayat tu memang tak boleh lari. Kalau mayat tu bangun lari, tu confirm tak mati lagi. Betul? Ni masalahnya mayat tu tak boleh lari. Tapi yang bimbang tu tukang gali kubur tu. Nasib baik dah lepas gali kubur. Betul? Dah lepas gali kubur baru keluar ular tu. Kalau baru nak gali macam mana? Ni dah gali kubur, keluar ular sebesar leher. Kalau satu tempat tu leher unta, ni sebesar liang lahat. Allah tuan-tuan. Tu. Apa kata ulama dia? Ibnu Abbas kata apa? Galilah kat bumi mana pun dia gali. Pasal perangai dia, fi'il dia, kerenah dia waktu dia hidup, pasal itulah dibalas dengan Allah Ta'ala. Ular. Belum cerita lain. Ular. Kawan-kawan tak tahu yang nak pergi haji ni pergi haji. Masa tu tak ada kapal terbang. Naik pedagang dia. Dia tanya isteri waktu dipulangkan barang nak ke Mekah, barang suaminya. Isteri dia bagi tahu, dia pecah rahsia. Suami ni
nak makan satu hari. Gandum yang nak dijual tu katalah 1 kilo, nak jual sekilo tu diambil segenggam. Segenggam tu lebih kurang 200 gram lah. Berat segenggam tu digantikan dengan tangkai gandum yang kosong, masuk bungkus siap-siap, timbang. Itu menipu ke apa? Nipulah. Segenggam je. Segenggam gandum tipu dalam timbangan. Allah hantar seekor ular sebesar liang lahat. Allah, tuan-tuan, nipu berniaga. Nampak? Kita kena tipu tak ada masalah, betul? Yang masalah kita menipu dalam perniagaan. Tu segenggam. Kalau berjuta-juta, berbilion-bilion, agak-agak ular jenis apa tunggu, tuan-tuan? Ular apa? Ular naga, ustaz. Betul? Ular naga besar lagi. Macam-macam. Tak tahu nak kata, tuan. Ni nak mengajar kita bila berniaga, jangan ambil keuntungan gila babi, orang kata. Betul? Barang berniaga, kadang-kadang barang semalam jual balik, tu satu hal. Itu pun Nabi tegur. Nabi nampak lauk semalam tu diniagakan balik. Nampak? Betul, dia boleh fresh lagi, masuk dalam frozen. Betul? Pagi besok Waktu nak buka puasa, masuk bazar Ramadan, dia panaskan balik, jual, lelong. Betul? Nabi tegur. Pasal apa? Orang bayar fresh, harga fresh, maksudnya dapat makanan yang fresh. Berbaloi. Orang putih kata proportion dengan harga dia. Tu. Tapi kadang-kadang orang nak untung besar, nak menang besar, nak hebat keuntungan dia, dijualkan barang yang semalam. Apa alasannya? Nabi tegur. Jangan. Ni apa lagi macam ni? Tolong tuan-tuan, ya. Tu kena renung kita. Tu saya tak boleh ingat tok guru kita dulu. Tuan guru Datuk Ismail Gamus. Tengah-tengah order nas roti canai. Tu roti canai. Roti canai kedai mamak. Kedai mamak kan. Minta kuah roti mana? Kuah roti. Dia hantar kuah roti. Letak situ. Tok guru nak trap dia. Kita diam tengok. Ini kuah bila punya? Ini hari punya. Semalam punya tak ada. Inilah semalam punya. Terperangkap mamak tu. Situ juga Allah tunjuk ulama, tuan-tuan. Ulama sekali trap kena terus. Tu Allah tunjuk kan. Mula-mula cakap ini hari punya. Betul? Saja ustaz tu kata semalam punya tak ada. Pasal semalamnya sedap. Semalamnya tak ada. Inilah semalam punya. Terus cakap, tuan-tuan. Tu nak menipu, kadang-kadang tak pandai terperangkap dia. Tu Allah tunjuk macam-macam. Hati-hati buat makanan ni. Jangan main-main. Jangan kita berniaga yang haram. Apalagi macam durian. Betul? Durian. Sampai kadang-kadang orang tak mampu nak beli durian. Masa apa? Allah bagi lepas PKPB baru ni. Mahyudin kata, gemuk-gemuknya rakyat aku. Waktu PKP kan dikurung. Bila dilepaskan PKPB bersyarat, betul? Semua orang keluar lepas raya. Gemuk-gemuk belaka semua. Apa? Nikmat Allah bagi terlampau dahsyat. Walaupun dikurung, tak cukup makan, apa dia buat? Online. Betul. Seronok, Grab, Panda, melompat-lompat semua. Berapa? Online non-stop. Habis je bab PKPB lepas raya tu, Allah hidang durian. Betul tak betul? Allah, mewahnya Allah bagi nikmat kat Semenanjung Tanah Melayu ni, tuan. Hebatnya nikmat. Durian bukan kecil, tuan. Macam-macam durian, betul? Daripada Musang King sampai Tupai King. Ada tak ada? Ada. Dalam main Quran time tu saya tahu. Ada durian yang paling dahsyat lagi daripada Musang King, dipanggil Tupai King. Allah, tuan-tuan. Tu punya mewah. Tapi tu yang sedih tu, harga dia. Kadang-kadang harga tu menjadikan dia jadi status lain. Kaum yang tak marhai ni tak mampu. Saya pernah tengok sekeluarga lalu depan gerai durian tu, ditarik anaknya masuk kereta begitu balik. Tak mampu nak beli. Jalan kaki dia loop jalan tempat lain.
Masa tak mampu. Sekilo bukan RM1, sekilo bukan RM20, sekilo berapa ringgit? Musangking berapa sekilo? Ada yang kata 300, betul? 300 mentadara apa kan? Ada sekali saya keluar Jumaat di Putrajaya sebelum PKP, Masjid Putrajaya, Prinsin 15 tak silap saya, Surau, Jumaat di situ. Sekilo berapa encik? RM80 ustaz. Sekilo. Kalau saya beli kulit berapa sekilo? Tak jual encik. Saja beli. Kulit tak jual? Tak jual ustaz. Kenapa? Saya nak makan kulit, tak boleh? Tak boleh ustaz. Dia kena berisi. Allah, orang Negeri Sembilan kata mengak tu, mengak. Geram tu kan. Sebab tu orang dia menginaya, zalim yang meniaga tu, menginaya orang miskin yang asalnya buah tu daripada hutan, daripada kampung. Tok Wan kita tanam berpuluh tahun, tiba-tiba ditukar nama, di glamourkan nama tu, diviralkan nama dia tu, dinaikkan harga. Akhirnya orang kampung tak terdaya. Dia tengok buah durian dah risau. Baik pergi cari buah gedua. Tu je mengarut dan sampai ke tahap tu. Akhirnya orang kaya je boleh makan, orang miskin sorry to say. Tu yang besok dia tak jumpa durian tu. Dekat mana? Kata Ustaz Fazrul, besok dekat syurga orang sibuk terkejar-kejar cari buah durian. Dekat syurga ada buah durian. Ya, cakap ada buah apa, betul? Dia tak dapat durian. Pasal apa? Perangai yang tak senonoh waktu dia meniaga durian tu. Tu cerita tentang apa lagi bab tupai king dan macam-macam. Ni merayau lebih gitu ni. Ya. Tu cerita. Maknanya meniaga cara yang halal. Ada perbankan Islam, betul? Ada Islamic management, ada Islamic banking, macam-macam. Jangan buat-buat perangai kita dengan Allah Ta'ala. Ada peringatan data cukup, baru dibacakan dalam Quran 282, 281, 280 Al-Baqarah. Macam mana ekonomi Islam yang sebenarnya. Jangan kita biarkan. Kita yang Islam, kita kena sokong sepatutnya apa yang sepatutnya. Tu kata Ustaz Somad, sampai bila kita nak makan mentedara benda-benda yang tak sepatutnya kita makan? Salah satunya punca dia, Allah tunggu dengan ular di dalam kubur. Belum akhirat lagi, dunia lagi Allah tunggu. Tu kena renung kita. Ya, habis bab gandum tadi. Abu Lais berkata, berita ini menunjukkan bahawa khianat itu salah satu sebab siksa kubur, dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Ini maksudnya petunjuk. Khianat apa? Dia khianat waktu dia meniaga. Yang paling dahsyat sekali, dia khianat pada diri dia sendiri. Allah hadiahkan Quran 4 kali dalam TV, kita tak jenguk pun sekali. Khianat tak kita? Kita khianat. Waktu bila kita kata kita khianat? Khianat ni maksud zalim. Zalim mana? Zalim dengan diri sendiri. Salah satu kezaliman yang kita lakukan, bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Mengaku kita besok bila dicampakkan ke dalam neraka. Belum ke neraka, dalam kubur tu, ya Allah, keluarkan aku sekejap, ya Allah. Aku nak solat sunat. Pasal apa? Aku dulu khianat, tak nak solat sunat walaupun 2 rakaat saja. Nampak? Tu Ustaz Tamizi, Ustaz Tokku Pasir Gudang pesan, jangan lepas sembahyang sunat. Tak terdaya duduk, tak terdaya duduk, baring, tak terdaya baring, mata, tak terdaya mata, hati, tak terdaya hati, mati tuan. Tu jangan main-main. Tu janganlah. Yang masalah besar sekarang dalam surah Al-Baqarah diceritakan, masalah besar tangguh. Kita punya bab hebat kita tangguh. Rupanya bila tangguh, dia jadi bola tanggung. Betul? Bola tanggung apa? Bila main takraw bola tanggung apa dia? Habis tuan. Asap macam mana pun. Thailand ke Burma ke, dia punya tekong dia apa? Dia tahan bila bola tanggung. Kecuali yang nak lipat tu bodoh betul. Nampak? Bola tanggung, bola badminton tanggung, bola takraw tanggung, apa jadi tuan? Habis. Ni pasal apa? Kita suka tangguh. Itu yang mengaung kita dalam kubur. Yang paling dahsyat bila cerita bab infak.
infak kan baru ni, suruh infak Quran, infak macam-macam, kita masih lagi tangguh. Akhirnya kita sesal yang amat sudah. Yang tak terkata kan, meraung kita. Ya, walhal kita banyak duit, banyak harta, tapi kita masih lagi tangguh. Akhirnya kita tak ada apa-apa masuk ke bab akhirat besok. Ni macam kita kena renung, kan? Okey? Tu sebagai peringatan jangan sampai khianat. Ada 13 kata saya. Ada 13 bab kezaliman yang kita lakukan. Kita akan jumpa bab 13 tu. 13 jenis kezaliman yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Bab yang akan datang. Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai pukul apa? 8.30, betul? Isyak 8.40, 8.35. Sekejap lagi 2-3 minit. Boleh Ada 5 poin nak baca ni. Ada keterangan bahawa bumi ini tiap hari berseru sampai 5 kali. Tanah, bumi ni seru nama kita 5 benda sehari. Yang pertama, dalam kitab tulis, hai anak Adam, anda berjalan di atas bahuku dan kembalimu di dalam perutku. Kita berjalan hebat, betul? Hebat kita berjalan di atas bumi. Kita terlupa kita akan masuk dalam bumi. Buat tu, lalu depan surau, lalu depan masjid, jangan sombong. Ya, jangan tunggu azan. Ya, jangan tunggu azan. Jangan tunggu kita diazankan, betul? Macam-macam. Jangan tunggu kita dikomatkan. Kita ni kan sekejap masa. Kita dah diazankan waktu kita lahir, betul? Bila lahir tu diazankan ataupun dikomatkan. Tinggal apa? Bila dah komat, tinggal apa tuan-tuan? Tinggal disolatkan. Jarak komat ataupun azan dengan solat berapa banyak tuan? Ada ke satu hari? Allah tuan-tuan, cuba renung. Kita lahir kan diazankan, betul? Azan ataupun komat. Antara azan, antara komat dengan solat berapa lama tuan-tuan? Ni tak saya tengok lepas ni, lepas isyak ni, azan isyak ni, kita tengok antara azan, komat, solat berapa jauh tuan? Tu cuba renung. Masa-masa yang kita ada ni Allah bagi peluang, ya. Tu. Yang kedua, nak azan dulu ke nak teruskan? Teruskan okey, boleh SOP? okey. Kalau tidak kan tak boleh masuk langsung. Yang kedua, hai anak Adam, anda makan berbagai macam di atas punggungku dan anda akan dimakan ulat di dalam perutku. Allah, tuan. Makan macam-macam, betul? Daripada mi Bandung sampai mi mana? Madura, betul? Semua ada. Sampai rojak Singapura, semua kita makan, betul? Apalagi Musang King sampai Tupai King. Macam-macam, tuan-tuan. Sedap, memang sedap dan lazat. Sebab tu kena ingat bila makan tu, paling common, paling minimum bismillah. Baru jadi ubat. Makanan tu jadi ubat. Jangan kita salah makan. Tak boleh makan ni, payah. Macam-macam penyakit, betul? Tak. Makanan tu sebenarnya ubat. Cuma kita niatkan tak elok pada makanan tu. Minum teh ni, angin. Padahal dia yang berangin, betul? Contoh tu, ngarut dengan kita ni. Nampak? Macam-macam. Apalagi makan durian, ya? Tu akhirnya besok kita makan sedap, kita lupa ulat cacing sedang standby nak minta darah kita besok. Kata Ustaz Somad, ya, cacing yang nak mengerjakan kita, cacing special, dia memang sama darah kita. Kaki tak ada, apa tak ada, mata tak ada, dia standby. Dia boleh bau darah kita ni, bau badan kita ni mati. Bila kita mati masuk ke tanah, dia ada bau 1 kilometer kan. Cacing tu standby kita. Pak, ya, dia punya deria cacing. Sebab tu jangan sombong, jalan atas tanah sombong. Dulu kasut Johnson, betul? Kasut Johnson, sekarang pakai kasut Nike, ada lampu, boleh terbang macam-macam. Nasib baik belum lagi ada kasut drone naik atas, tuan-tuan. Allah block, Allah stop, jangan bagi. Kereta pun tak benarkan drone. Dah ada kita drone, dah ada terbang dah daripada Langkawi ke Penang, dah ada dah. Tu Huawei punya kerja. Tapi Allah berhentikan. Pasal apa? Perangai kita yang dah melayang-layang ni, Allah bagi SOP sekarang ni. Yang ketiga, hai anak Adam,
Tanah kata, ya, hai anak Adam, anda tertawa di atas punggungku dan akan menangis di dalam perutku. Seronok sangat atas dunia ni, selesa sangat, aman sangat. Jangan akhirnya kita meraung dalam tanah. Nanti tak percaya, mati dulu, tengok macam mana. Betul? Jangan tuan, jangan seronok sangat, jangan suka sangat, jangan hebat sangat, jangan terlampau suka. Nabi pun pesan, jangan terlampau gelak, suka mengarut-arut sampai siap maharaja lawak. Betul? Ke mana tuan? Saya terpaksa bagi tahu, ya, bila maharaja lawak sejam 2 jam buat bab lawak-lawak tu, ke mana tuan? Compare dengan tadabbur Quran, My Quran Time, ke mana tuan? Bimbang tuan. Sebab tu bila ada bab My Quran Time di yang last kali dia cerita, ada orang tu tak boleh baca Quran, buta huruf, memang tak ada peluang nak baca Quran, nak belajar tak ada peluang. Umur dah dekat 90, bila dibacakan ayat Quran tu depan ni, dia boleh meleleh air mata. Allah tuan, dia nak belajar tapi tak ada peluang. Kita ni berpeluang, betul, depan mata, adab, tajwid, tadabbur, terjemahan, tafsir, semua cukup. Ayat perkataan bahasa Arab tu dah masuk hari ni dah. Hari yang ke berapa dah? 47, betul? Dah lebih dah 40 perkataan Arab tu je. Satu hari satu. Nampak? Kalau kita tak follow kat tanah tu, masalah besar kita. Ni. Balik pada yang keempat, hai anak Adam, anda bergembira di atas punggungku dan akan berduka di dalam perutku. Diulang balik, ya. Maksudnya kita jangan terlampau seronok di dalam dunia. Dan akhir sekali, hai anak Adam, anda berbuat dosa di atas punggungku, maka akan tersiksa di dalam perutku. Ni, janganlah. Bila Allah dah bagi peringatan hebat macam ni, tuan-tuan, janganlah nak ulang zaman-zaman dulu lagi lah. Janganlah kita nak mengaku kita ni otai, diulang-ulang, buat reunion. Saya tengok tadi grup-grup, cakap marah pula grup ni bukan umur 20-30, grup tak tahu nak kata lah, ya. Nak tolak motor besar tu setengah mati kan, ya. Kesian dia tengok, bukan nak kata, memang nak mengata sebenarnya, ya. Fikirlah bab-bab tu, bab nak masuk kubur, ya. Kesian kita zalim bukan orang lain, zalim bukan diri sendiri. Yang cantik ni bila malam ni tuan, yang bila tunjukkan Quran ni, kalau boleh kita sebelum tidur kan, bab dunia lepaslah. Dah 50, 60, 70, 80, 90 apa lagi, betul? Apa lagi kita nak buat? Yang cantik nak tidur tu, sebelum peluk benda lain, peluk Quran dulu. Quran tu kena peluk. Tak baca pun tak apa, tapi kita ada insting kuat sayangkan ayat Allah Ta'ala tu. Sahabat Abu Hurairah nak bacakan hadis direct daripada Rasulullah SAW, dia nak baca tu pengsan, tuan-tuan. Bila nak baca hadis tu, mengingatkan kita sebenarnya, dan kita akan baca, ya? Bila baca ya pengsan, bukan sekali, 3-4 kali. Kita baca hadis 40 berpuluh kali, tak pernah sekali pun pengsan. Betul tak betul? Faham tak faham ni? Dalam tu kan, ya? Berkali-kali kita baca hadis, bukan 1, 40 hadis, tak pernah sekali pun kita pengsan. Ni kalau boleh dipesan kita, cari jalan, nangislah, ya. Bila Nabi yang dapat direct Al-Quran tu, bila baca ayat, baca cara tartil, bila baca tu tiap-tiap patah tu, kata Ustaz Tirmizi yang baca dalam tu, Nabi baca tu sebab bimbangkan yang akan datang. Kita ni berapa kali sebab, kita sebab apa? Terkurung kita, PKP, betul. Sebab tak boleh balik kampung raya, dengar lagu raya, lagi sebab, bukan sebab, nangis terus. Tu tak boleh balik Kuala Pilah, tak boleh balik Teraci, tak boleh balik Juasih, tak boleh balik Kota, betul? Allah tuan. Ni kena renung, ya. Masa dah cukup sebenarnya. Mudah-mudahan tuan-tuan beringatlah kita, bab seksa kubur dan dahsyat ni memang ada. Cari jalan untuk persiapan kita jadi masuk kubur nanti sebelum kita mati sebenarnya, ya. Maksudnya bangunkan kubur kita,
Bukan kita sibukkan tembok, batu nisan apa-apa. Yang paling kita nak sibukkan pembangunan kita di dalam kubur nanti. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah terus sampai saya. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah saya mohon tuan-tuan aminkan, doakan anak saya 3 orang di Turki tengah habiskan kitab. Masih PKP hebat sana 200,000 lebih tuan-tuan. Mohon doakan biar dia habis cepat kitab Quran Nabi lah. Kitab dia ada 3 orang di tempat yang berlainan. Mohon doakan insya-Allah sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarrina wa wadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami kepada kejahatan, daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fanna dzunuba illa anta tahassanna bi izzati wa jabaru wa tasanna bi malakut wa allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi sama wa sami'un alim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.